cuaca seperti mana yang telah sedia maklum. Nampak fail seperti tempat tadi berlaku. Dan saya mengucapkan penghargaan, terima kasih banyak kepada para jamaah semua tadi, muslimin muslimat, walaupun dalam keadaan hujan dan keadaan orang kata tak begitu selesa perjalanan, tapi dapat juga kita bertemu di masjid ini pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita dah mula kitab kita ni yang diberi nama Madza Ya'ni Intima'i lil Islami oleh Dr. Fathiyah Khan. Walaupun kalau tengoknya halus je, tapi isi sebenarnya di dalam tu cukup berat untuk kebanyakan di kalangan kita umat Islam ni untuk memikul dan memahaminya. Pun demikian, apa juga kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi limpah kurnia hidayah taufik untuk dapat bukan sahaja kita dapat memahami apa yang diketengahkan dalam kitab ini, tetapi juga dapat membantu kita kekuatan untuk kita memikul tanggungjawab yang besar kita ni terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dirangkumkan oleh Allah dalam ajaran Islam itu sendiri. Walaupun masa kita seperti mana tuan-tuan maklumlah, kita terhad, tapi saya rasa pukul ni pun dah pun dekat 45 minit kot dengan masa yang ada ni untuk kita tangguh sembahyang isyak nanti. Jadi dalam masa yang ada ni saya cuba manfaatkan seoptimal mungkin lah. Untuk itu sebagai urutan kita ambil orang kata apa sebagai ialah urutan daripada apa yang telah kita tangguh pada jadual yang lepas. Syekh kita ni menegaskan antara lain ialah apa yang telah kita baca dulu pada jadual di muka surat 6 itu sendiri, bahawa peristiwa-peristiwa yang berlaku di dunia Islam ialah dulu dan sekarang ni pun, seperti mana tuan-tuan dapat gambaran peristiwa yang berlaku di dunia Islam ni. Kalau saya rasa kita sebut cara mudah, cara direct, tuan-tuan pun faham dah. Di kalangan kita semua ni, saya yakin termasuk saya sendiri, tak pernah terbayang dalam kepala bahawa sebuah kerajaan negeri, kerajaan negara di dunia ni yang dipimpin oleh orang Arab yang berbahasa dengan bahasa Al-Quran, beragama dengan agama Islam, undang-undang dia mengizinkan orang tak kahwin duduk serumah, iaitu Emirat Arab Bersatu. Mana Emirat Arab Bersatu telah memutuskan Arab tak haram dah. Emirat Arab Bersatu juga memutuskan bahawa tak kahwin pun, lelaki perempuan tak kahwin pun boleh duduk rumah. Ini tuan-tuan, kita sebut ni bukan saja nak mengata, tuan-tuan, nak ceritanya apa yang ditegaskan oleh ulama kita ni. Allah membantu kepada kasyaf dia, seolah macam dia nampak hak yang dia sebut ni lah berlaku. Alhamdulillah tak berlaku di Malaysia terutama sekali, wal'ayyadzubillah. Tapi negara Arab, orang Melayu cakap Tok Arab rebah ping. Tok Arab ni hang apa? Takat orang lunas dia pun Arab tu. Nak baca Quran pun pasal apa semua, pasal surah pun sedap, baca yang tak kena tengok terjemah, faham terus pun boleh duduk sekali. Ni dia tuan-tuan. Kalau kita sembang cara kita tahu tu lah, boleh duduk sekali. Yang duk pederas pokok ni tambah parlimen lah duk bahas, salah satu di antaranya kemungkinan yang duk bahaskan masalah apa, mencari peruntukan dalam undang-undang supaya arak ni diharamkan terus di Malaysia. Ni kata negara Arab tak haram. Agak-agak tuan-tuan ada bertengkar kok mana. Inilah yang dikatakan dalam kitab kita ini tadi, apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku di dunia Islam secara umum, apa sahaja pun di dunia kok ni, dan di negara-negara Arab secara khususnya di negara Arab,
fi syirqil awsat ni, orang kata di Timur Tengah ni sendiri, merupakan satu bukti besar yang harus kita sedari. Kata Syekh kita, satu bukti besar bahawa umat Islam mau tak mau, nak tak nak, secara kena akui bahawa sedang hidup dalam keadaan kekosongan yang terlalu parah dalam berbagai lapangan kehidupan. Yalah, pasal kita sembang ni, pasal kita insya-Allah kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syahadah kita bahawa kita tergolong insya-Allah daripada golongan orang Islam yang diterima oleh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ni yang kita puluh sangat ni, orang kata kok nukuk ni pun pasal ana muslim, because I'm Muslim. Kita duk kata saya orang Islam. Boleh tadi Malaysia ni, kalau orang Melayu syahadah ni, kalau orang kata hang tak Islam kafir, ada bertumbuk boleh punya sensitifnya sayang dia kepada iman dan akidah dia. Jadi di atas sebab itu, maka Syekh kita kata tolonglah renung sikit, perhati sikit kok ni gedebuk-gedebak sana sini masalah-masalah yang berlaku di negara-negara Islam, termasuklah juga khususnya negara-negara Arab, merupakan satu bukti besar hakikat yang kita kena akui bahawa umat Islam lah ni hidup dalam keadaan kekosongan. Kosong apa? Kosong jiwa dia, kosong fikrah dia, kosong pendidikan dia, selain daripada kosong-kosong yang lain. Nasib baiklah 2-0 nak habis lah. Tak tahulah kok tambah kosong lain pula. Jadi kekosongan yang ada pada kita ni sendiri, tuan-tuan, ada hak ni yang merupakan kosongan yang terlalu parah dalam berbagai lapangan kehidupan. Berbagai lapangan kehidupan, bukan nak cakap bab segi ekonomi ya, satu bab lah, hak tu dunia akui, seluruh dunia Islam dan seluruh hak tak bukan Islam. Kalau bab ekonomi, tengok orang Islam, dia lekehlah orang Islam. Dari sudut lain pun, orang Islam ni, kalau ikut Syekh kita ni tadi, kita berada dalam kekosongan. Punca kekosongan tu tadi yang kita nak cari dalam kitab ni, kosong kok mana? Kosong tang mana? Ini tu. Sebab itulah para ulama kita as-salafus salih, orang kata kalau kita mudah dalam cakap bahasa Melayu, tok-tok guru kita dulu ni, sikit sebanyak, walaupun naik kapal orang pergi Mekah, pergi mengaji duduk di Masjidil Haram, yang saya tak payah sebut lah, tok-tok guru tu ramai semua. Masuklah kalau kita kata dekat Kok Lunas ni dulu, Kok apa ni, tok guru kita, tok guru dia apa ni, tok guru kita di sini ni, dia penanti lah apa semua Kok dekat sini. Naik kapal orang kalau ke mana pergi Mekah, pergi duduk mengaji ke ulama-ulama besar di Mekah, di Masjidil Haram. Kok mana gaya pun, rak tak rak ke, ekonomi kukuh tak kukuh ke, balik mai buka pondok. Cakap bahasa Melayu, buka pondok lah. Tapi sebenarnya pondok ni hebat. Pondok ni lah bahasa Arab maknanya hotel. Yang duduk pandang lekeh ni. Jadi mai buka lah, walaupun tok guru tu ada 2 relung tanah, rumah dia cek dah ni, hak lain tu keliling, mereka pakat budak-budak pakat buat untuk duk ngaji. Ayah mak pun hantar buat mai beras, buat mai ikan keri, masak sendiri. Tok guru ni berkorban pasal apa? Tak mau bagi generasi orang kata Melayu di tanah Melayu ni kosong jiwa, kosong pendidikan, kosong fikrah, kosong ilmu. Hak ni tuan-tuan kena ingat. Sebab setengah-setengah orang lah ni dia mulut lancang, dia duk pelekeh tok-tok guru ni, duk pelekeh ulama-ulama yang berkorban dulu. Cuba dia kaji tengok ulama. Kalau ni tuan-tuan, kita duduk dekat penanti ni, kita duduk dekat dengan apa 2, 3, 4 buah pondok ni, kawasan dekat ni maknanya tengoklah latar belakang dia, kok lah pun ada anak cucu dia lagi faham, boleh cerita. Bukan orang kaya, dari segi ekonomi tak ada orang. Bukan ada kebun getah bergelung, benang bergelung, tapi dia berkorban masa, korban ketika kerana mengisi kehendak ni tadi. Jadi titik tolak daripada situlah yang kita nak sambung, tuan-tuan. Kita pergi sikit di muka surat 9, masa kita belum berhenti baru ni untuk urutan yang mudah kita mudah kita nak faham, tak lagi kita nak masuk seterusnya. Apa dia kekosongan tadi? Sebenarnya kekosongan ini tidak dapat diisi selain dari Islam. Sama ada dari sudut akidahkah, dari sudut sistem hidup, dari sudut akhlak maupun syariat,
perundangan, kesemua keperluan ini menyebabkan harakah Islamiah atau gerakan Islam sedang berhadapan dengan satu tanggungjawab terhadap sejarah masa depan umat Islam. Satu tanggungjawab yang memerlukan iman dan iradah yang ampuh. Ni wallahu a'lam tuan-tuan. Kalau kita tengok di sini, hak inilah yang sepatutnya kita hadam, walaupun bahasanya cukup mudah untuk kita ramai faham, tapi yang harus kita hadam sekarang ni, yang kita dah berperang lah ni, bukan berperang masalah peluru senjata, kawan tembak kawan ni, kawan bom kawan tak, tapi peperangan yang berhadapan ni ialah kerana peperangan berhadapan dengan satu tanggungjawab. Satu tanggungjawab yang hidup, yang apa ni, tanggungjawab terhadap sejarah masa depan umat Islam. Tak tahulah tuan-tuan, saya sembang bab ni Allahu Akbar. Dia terasa. Pasal terasa tu pasal apa? Tuan-tuan, kita semua pakai ada tanggungjawab. Kalau walaupun saya tak kenal semua ada dalam masjid ni, tapi saya yakin 100% bahawa kita semua ni ada anak pinak, ada cucu-cucu, ada keturunan. Hak tu tanggungjawab kita. Kalau dah mak bapak, tok nenek kita dahulu daripada kita berjaya dengan perjuangan yang mereka tempuh dengan suasana waktu itu, terhadap perjuangan kita ni, menjaminkan bahawa anak cucu, iaitu kita Allah ni, anak cucu dia duduk dalam sebagai orang yang beriman. Apakah kita berani bertanggungjawab bahawa anak cucu kita yang ke depan ni juga masih duduk dalam keadaan yang beriman? Hak ni besar. Pasal nak jawab tu, pasal kita tengok suasana persekitaran atau environment, pengaruh-pengaruh pokok ni dalam hidup lah ni, pengaruh yang agak mencabar, berbeza dengan pengaruh satu ketika dulu. Saya tak tahulah tuan-tuan, mak kita, tok ayah kita, tok wan kita, ayah kita dulu, dia berhadapan cabaran nak cari duit lah. Tambah kalau kok baling tu, Allah motong nak boleh buat duit. Saya dan motong getah, jual spikoi harga RM54. Tu bawa keluar daripada kampung, spikoi RM54, jual di Pekan Baling. Lah RM54 ada apa? Ni dan ni titik peluh saya sendiri ni nak mengaji, motong getah, jual getah di Pekan Baling, kedai getah dengan harga spikoi RM54. Balik mak tanya, pergi jual getah boleh buat duit? Spikoi RM54, mak tak apa, alhamdulillah. Mak duk berhutang keliling pinggan tu nak pergi mengaji tu. Hak tu cabaran waktu tu, tapi mak bapak kita hadapi. Pasal apa? Aku nak anak aku ni terdiri daripada anak orang anak yang beriman. Tak jadi apa? Wal a'yadzabillah, tak lari daripada apa yang dituntut oleh Islam itu sendiri. Jadi kita lah ni tuan-tuan, hadapi masalah internet pun tak habis dah. Hadapi masalah WhatsApp pun tak habis dah. Hadapi masalah media alam maya ni, Allah pening kan. Satu dunia seminit boleh tengok berjuta tu kan. Ni tak apalah, saya bang pilih malam ni nak hayati apa yang disampaikan oleh Dr. Fathiyakan. Berapa ramai mak bapak kita, tuan-tuan, wallahu a'lam lah tuan-tuan, bukan buat tuduhan. Kita kadang-kadang kita jadi terabai, loy, maknanya terlepas daripada benda ni pasal berhadapan dengan suasana cabaran yang begitu dahsyat. Bukan masalah mak bapak tak peka, bukan masalah kita tuduh mak bapak tak ambil tanggungjawab, tapi cabaran yang dia hadapi itu berat telajak. Nuh haduk berlaku macam-macam tuan-tuan. Boleh tengok atas jari je. Ni kita boleh pergi duk belek ke anak kita duk tidur masa mana? Duk belek ni tuan-tuan. Cikgu di sekolah di kok ni tidak didik mak bapak, tak didik benda huduh, tapi menatang ni duk didik benda huduh aja. Kasar yang sebut menatang, bukan menatang tu orang, menatang benda tu tadi. Dalam poket saya ni pun ada lah. Tapi tak tahulah, saya yakinlah umur mereka macam saya, macam cikgu kita ni apa semua. Hak ni kita retinya nak jawab, nak telefon jawab. Gagah-gagah nak apa, nak silent pun tak reti, duk bunyi berong bubuh lah nasi meja. Tak reti nak buat apa, nak buat lepas ni. Saya sampai lah apabila mereka call buat apa tu, orang panggil apa tu, anak telefon,
dengan apa tu hak yang orang panggil apa, hak naik gambar apa semua sekali. Oh lupa nama dia. Video call tak ngerti dok bunyi pi nak tekan tang mana tu. Kita dekat umur kita. Hak peringkat cucu kita tu. Umur apa? Umur 7 tahun 8 tahun dia reti lah. Tok Wan ni serah kat cucu ni nak dok bunyi nak buat mana dengan ni Tok Wan buat apa ni. Tu cara peringkat kita. Tu benar-benar. Tak, dengan sebab tu benar ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dok merangkak tu tak bagi benar ni dia khiyam. Bagi benar ni dia sengat. Tu cabaran yang ada lah. Jadi tuan-tuan, apabila kita nampak saya sebut benda-benda yang simple macam ni nampak terbentang macam ni, kita boleh nampak dah liku-liku laluan yang kita akan hadapi, mau tak mau nak tak nak, dan cabaran untuk anak-anak masyarakat ke depan yang di-highlightkan oleh syekh kita dalam kitab kita ni. Tu ni belum duk bahas bab cerita COVID, fenomena normal baru kan normal lama ni lagi tak terus duk bahas. Okey. Jadi benda ni yang boleh dianukan kalau kita tengok berasaskan kepada yang ditekankan di sini. Dengan sebab itulah kekosongan itu tadi perlu diisi dengan orang kata apa? Dengan gerakan Islam yang harus dimainkan oleh masyarakat. Kalau kita luai dengan gerakan Islam, makna kita tinggal jamaah, kita tak kuat. Pepatah Melayu pun ada ni, cikgu-cikgu ramai ni, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Duk ngaji lama dah sekolah tu. Apabila makna bersatu kita teguh ni, makna itulah jamaah. Kalau bersatu tu tadi bersatu dalam Islam. Saya duk ingat duk ngaji sekolah rendah dulu, cikgu buat keluar lidi nyok sebatang tu, apa boleh buat apa? Tapi kalau himpun naik seberkas orang tu, satu sekolah dia boleh sapu sampah. Tak ada duk pelan. Nak ceritanya tu. Sebab itu penekanan Islam ni kepada jamaah Islam tu kuat. Kalau orang luai kepada jamaah Islam, maka alamat negatiflah kepada perkembangan kedudukan, orang kata jaminan Islam tu ke depan. Dan inilah intipati yang lebih berfakta lagi kalau kita tengok kepada rahsia di sebalik hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Ini semua pakat dengarlah tuan-tuan. Sebab itu kalau saya ambil salah satu daripada apa yang telah ditekankan oleh Sahibus Samahah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi untuk kita sama-sama hadam apa itu makna harakah Islamiah yang ditekan oleh Syekh kita Dr. Fathiyah Khan pada dalam kitab ni. Apa makna harakah Islamiah? Dr. Yusuf Al-Qardawi menghuraikan harakah Islamiah itu ataupun gerakan Islam itu. Kalau kita terjemah, dia tekankan al-harakah Islamiyah huwa al-amalu sya'biyul jama'i al-munzim lid-da'wati bil Islam ila qiyadatil mujtama' wa tawjihil hayah kulal hayah. Itu kalau kita nak ambil apa yang telah diberi oleh salah seorang ulama terkemuka di dunia hari ini ialah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia katakan gerakan Islam itu ialah al-amalu sya'bi al-jama'il munzim. Maknanya suatu gerak, satu amalan ataupun satu kerja buat lah. Kalau kita terjemah cara bahasa mudah ni, al-amalu satu kerja buat, satu kerja yang melibatkan asy-sya'biyul jama'i, melibatkan sya'b. Asy-sya'b ni masyarakat lah kalau kita sebut ni. Kalau kita kata asy-sya'b Malizi makna Melayu lah. Kalau sya'b Arabi makna fi syirqul awsat, makna masyarakat Arab lah. Gitu. Begitulah juga di seluruh penjuru dunia ni. Kok mana pun kerja buat itu mesti bentuk asy-sya'bul jama'i al-munzim. Maknanya secara jamaah, secara kolektif yang al-munzim, yang teratur, yang tersusun. Bukan boleh orang kata kawan bunuh kawan ni berkenyah berselewak itu tak. Secara bersistem yang al-munzim makna berorganisasi. Secara berorganisasi, ada ketua dia, ada timbalan dia, ada haknu, ada ni, secara tersusun dari segi apa ni, organisasi. Tujuannya lil audati bil Islam ila qiyadatil mujtama',
tujuan organisasi itu tadi ialah untuk lil'audati bil Islam, untuk mengembalikan Islam itu ila qiyadatil mujtama', supaya Islam itu menjadi memimpin masyarakat, wa tawjihul hayah kullal hayah, dan supaya Islam itu tadilah meletakkan sebagai satu hala tuju dalam kehidupan. Jangan ada hala tuju kot lain, tak betul. Pasal kalau nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah hala tuju dia melalui Islam. Kalau nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hala tuju dia kot lain, dia tak sampai kepada Allah. Sedangkan nak tak nak, setuju tak setuju, suka tak setuju, manusia ni akhir sudahnya ilal marafiqil a'la. Hak tu hak tu semua pakat bahasa kita duk tahu dah. Mau tak mau, hebat tak hebat, kaya senang susah, sihat miskin kecil besar tua muda, akhir sekali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak tu. Jadi kok mana pun kewajipan kita ni harus disedari, involve dalam gerakan Islam. Tujuan gerakan Islam tu ialah untuk mengembalikan dengan susunan sistem pentadbiran pengurusan organisasi itu tadi, untuk bawa Islam tu kepada memimpin masyarakat. Tu kerja kita. Sebab tu apabila kerja-kerja gerakan Islam ni, kita tak boleh pandang serong, pandang negatif. Lekeh-lekeh kita pun tuan-tuan, kalau kita duk bercakap dalam masjid ni sendiri, kita pegang jawatan dalam masjid, ahli jawatan kuasa masjid ke peringkat kecil, peringkat besar di peringkat masjid ni, tujuan nawaitu aku duduk memegang jawatan masjid ni ialah kerana dapat aku atur susun mengorganiskan masjid untuk masyarakat kembali menuju, membawa Islam menuju kepada menjadikan Islam tu menuju kepada kepimpinan hidup dia sendiri, dan supaya hidup hala tuju hidup orang ni tadi ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawjihul hayah kullal hayah ila Allah Taala. Sebab tu tuan-tuan, sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan, alhamdulillah lah kita kok Kedah ni, kok Pulau Pinang ni, wallahu a'lam, kok Kedah dan banyak negeri di Malaysia ni, boleh kata kalau ada pun boleh bilang jari je masjid-masjid yang jenis duk berebut jawatan tak ketahuan punca ni, tapi umumnya tenang. Walaupun sampai musim kena bertukar, tapi dalam keadaan tenang. Tu pun lah duk mula lah. Tak pernah haram cabut main masjid, tapi main nak pilih jawatan kuasa masjid baru dia bawa geng dia main. Hak angkat tangan undi kawan tu mandi junub tak reti. Ni kasar sikit. Sebab tu ni benda ni kalau pun ada, tak ada boleh bilang dengan jari. Umumnya tak ada lah. Harap dia orang kata apa, jalan dengan elok. Pilih apa ni pasal apa? Pilih jawatan kuasa masjid. Pasal apa tujuan? Tujuan yang tukang pilih ke, tujuan yang dipilih ke adalah untuk nawaitu kita memimpin masyarakat, memimpin jamaah kepada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak pilih tok imam hak tek judi, haling kalau mana pun. Kalau tek judi, sorry lah. Pengusi orang kata jawatan kuasa masjid, setiap usaha masjid kan. Kalau kaki arak, orang tak pilih dia. Pasal apa? Untuk nak pimpin orang kepada jalan Allah. Dia tak layak. Walaupun mungkin dia pegang jawatan hak pok ni kemas-kemas. Misal katalah, wallahu a'lam, kalau kok tersilap bahasa saya cakap tu, saya minta maaf. Tapi nak tuju kepada masalah ni. Malam ni mukadimah pun jadi panjang, tapi nak buat lagu mana tuan-tuan? Jadi sebab itulah maka berasaskan apa yang saya sembang tadi tuan-tuan. Salah seorang ulama terkemuka, al-alimul alamah Al-Syekh Ka'ab Al-Ahbar, nama dia Al-Syekh Ka'ab Al-Ahbar. Ni urutan daripada apa kita sembang tadi, kekosongan, isi kekosongan ni dengan cara apa semua, dan dengan gerakan Islam. Sebab itu Al-Syekh rahimahullah Ka'ab Al-Ahbar mengatakan bahawa al-husunu lil mu'minin salah. Ni kita kena boleh ingat ni tuan-tuan, nak catik pun catiklah. Al-husunu lil mu'minin salah. Dia kata kubu kekuatan orang-orang mukmin tu ada 3. Yalah, kita pun faham lah. Kalau kita tak ada pasang kubu kekuatan, habislah. Rumah kalau tak pasang dinding, habis. Angin masuk, kokno masuk, apa semua, akhir kali dengan lembu khabar masuk dalam rumah.
Sebab kubur kekuatan orang-orang mukmin ni ada 3. Hak lain tak ada. Kalau ikut apa yang telah diketengahkan oleh Asy-Syaikh Maulana Asy-Syaikh Al-Alimul Alamah Ka'ab Al-Ahbar. Apa dia? Yang pertama, Al-Masjidu Hisnun. Ni tuan-tuan. Al-Masjidu Hisnun. Kata Asy-Syaikh Ka'ab Al-Ahbar, yang pertama kuburnya ialah masjid. Yang pertama kuburnya masjid. Sebab tu masyarakat di tempat sesuatu tempat berkenaan duk tengok di masjid. Kalau masjid tu imarah, kalau masjid tu hidup, kalau masjid tu orang hidup jemaah masjid apa, Allah akan limpahkan ketenangan dan rahmat kepada karya. Tapi kalau masjid main dengan dinding je kemas, bangunan je kemas, tapi semayang orang Kelantan kata ada 4 selipar. 4 selipar ni apa? 2 selipar hak Tok Bilal, hak Tok Imam, 2 selipar lagi hak Tok Bilal. Raya mana? Karya. Pasal kok mana ikhtiar pun rahmat Allah tak turun. Pasal rahmat Allah nak turun, Allah bagi kubur dia. Kubur dia ialah masjid. Tu balik yang cerita kita sembang tadi tu. Sebab tu orang yang main masjid ni hak duk ada malam ni pun, kok tersilap jangkaan saya minta maaf. Yang duk gagah juga yang kok ni hak tak roh, ya hak uzuk yang apa tu, kita gagah juga main pasal apa? Jiwa kita dah terisi. Pasal apa? Tak main masjid kita rasa tak puas, tak main masjid kita rasa, orang kata tak torah nak duk. Nak habaq lagu mana tak torah, nak habaq lagu mana tak puas, tak boleh habaq. Kalau minum air tak puas kita boleh habaq. Makan tak puas kita boleh habaq. Tapi tak main masjid. Main masjid, kalau tak main masjid tak puas nak habaq. Ketenangan rasa tak ada. Jadi semua jadi berasa serabut jiwa, tekanan jiwa, tekanan pemikiran. Nak habaq kepada orang main masjid, nak habaq kepada hak orang tak pernah main masjid, dia tak boleh habaq. Dia habaq apa? Orang tu tak reti. Ni wallahualam. Tak dia tak boleh reti. Orang tak ada apa-apa pun aku tak pergi masjid, dia boleh cari makan aku tu lah. Dia habaq tu lah. Tak ada apa-apa. Sebab itulah kita yakin hak ada duk main masjid ni ialah kalau dia tak ada malam ni dengan sebab sesuatu hal keuzuran tu, hak tu cerita lain lah. Hak duk biasa main masjid, hak duk apa semua masjid ni, Allah beri satu kekuatan jiwa, ketahanan dalam diri dia. Sebab tu tuan-tuan, malam ni lagu mana tu tak ada nak masuk bang. Apa ni? Sebab itulah kalau tuan-tuan baca dalam sirah, kan Sayyidina Uthman bin Affan, salah seorang khulafaur rasyidin selepas daripada Rasulullah, kan dalam sirah tu Sayyidina Uthman sendiri puak-puak yang menentang Sayyidina Uthman ni, terutama sekali orang-orang kafir, dia nak bunuh Sayyidina Uthman. Dan pernah satu keadaan Sayyidina Uthman sempat dilembingkan. Pak lembing Sayyidina Uthman, orang nak bunuh. Lembing tu terpacak atas belakang Sayyidina Uthman. Allah. Tu Sayyidina Uthman kena lembing orang main tikam di belakang dengan lembing terpacak tu. Lepas tu sahabat Sayyidina Uthman, sahabat nak main cabut. Nak main cabut lembing. Dia kata, "Hampa jangan cabut." Kalau cakap dalam bahasa kita lah, "Hampa jangan cabut, aku sakit." Habis tu dia kata, "Wahai Amirul Mukminin, macam mana kalau tak cabut? Takkan nak biar dulu ni. Kalau kita kata duk tepukang atas belakang." Sayyidina Uthman jawab apa dah? Dia kata, "Nanti kalau hampa nak cabut, tunggu aku semayang." Sayyidina Uthman, "Bang, aku semayang dulu. Tengah aku duk semayang tu, hampa cabut." Jadi sahabat-sahabat Sayyidina Uthman ni, dah Sayyidina Uthman kata aku tu, mereka pun tunggu Sayyidina Uthman semayang. Sayyidina Uthman tengah duk semayang tu, mengikut riwayat sirah tadi, waktu dia duduk, sama ada duduk antara dua duduk antara dua sujud ataupun duduk baca tahiyat awal gitulah, mereka pun pergi tarik lembing. Sayyidina Uthman tak sakit masa tarik lembing, tengah duduk semayang. Hak luar semayang dia tak pergi, sakit. Nak cerita apa tadi tuan-tuan? Ini nak ceritanya roh jiwa yang Allah beri kepada orang yang solat ni, nak ukur lagu mana.
Tak boleh nak rukuk dengan cara biasa. Bukan maksud nak test tu imam pergi lembing dia tengok balik belakang, bukan maksud tu. Nak peringkat makam kita tu tak sampai dah tahu tu. Nak cerita makam para khulafa Rasyidin ni. Tara dia khulafa Rasyidin ni pun tadi. Cuma dia nafsu dia tak sampai kepada nafsu makam Nabi dan Rasul dia. Sebab makam Nabi dan Rasul ni makam yang tertinggi dari segi nafsu dia, iaitu makam mardiyah, makam radiyah, mardiyah tu. Tak apa dah, saya tak mau sampai peringkat tu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, orang yang salat ni kalau ambil kisah sirah tu tadi pun, insya-Allah tuan-tuan, berserabut kok mana pun pemikiran kita, berserabut kok mana pun kehidupan kita, tapi kalau kita konsisten dengan solat, Allah memberi pertolongan dengan ketenangan, dengan ketabahan, dengan kekuatan, dengan keunungan. Dan semua ni siapa duk amal dah, duk sembahyang tak tinggal, boleh rasain berbanding dengan orang tak sembahyang. Ni tambah nak hadapi fenomena apa, Covid ni, dengan jual pisang pun tak laku, jual cucuk tak laku. Dia pening kepala pun, dia boleh beragai rumah orang tengah malam. Jangan ada main. Tapi insya-Allah orang yang solat Allah beri. Sebab apa? Inilah yang saya nak ceritakan tadi, apa yang dikata oleh salah seorang ulama, rahimahullah, ulama muktabar ni, as-salafus salih, Ka'ab al-Ahbar. Sebab tu al-masjid husnun. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, bukan kita maksud nak ini pakai kata unang, bukan kita nak besar diri, nak riak, nak takabur dah lah. Tapi kita nak nawaitu kita keluar daripada rumah, siapa pun keluar daripada rumah, bismillahirrahmanirrahim, nak pergi masjid, kita nak Allah bagi kat kita ni. Makna berilah kekuatan jiwaku, berilah kekuatan hati nuraniku, ketenangan jiwaku, fikiran dan sebagainya, untuk menghadapi segala ujian dan cabaran hidup, supaya jiwaku, pemikiranku tadi tak kosong seperti mana yang ditekankan oleh Dr. Fatihiyah kan. Walaupun orang kata apa pergi masjid boleh apa? Kalau jual bihun goreng pun boleh tak? Ni boleh apa? Tu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, Syekh Ka'ab al-Ahbar rahimahullah mengatakan, wa zikrullahi hisnun. Berzikir kepada Allah atau mengingati Allah Subhanahu wa taala itu adalah hisnun, adalah merupakan satu apa? Satu kekuatan kubu tadi. Al-husun ni makna satu kubu, kekuatan kita tu tadi duk zikrillah. Tu tuan-tuan. Ni jangan duk main-main kata la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kita duk ingat kita berasa memanglah kita manusia biasa, kita berasa tak ada apa-apa, tapi sebenarnya tu Allah beri kekuatan yang besar. Sebab tu tuan-tuan, takbir tu, Allahu akbar, takbir. Takbir tu setengah orang duduk pemain, alah sikit-sikit takbir, sikit-sikit takbir. Kalau tuan-tuan rajin berbelek kitab, insya-Allah kok saya tak terlupa ni, mudah-mudahan. Kalau rajin belek kitab, saya nak sebut kitabnya malam ni ialah Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Dalam kitab tu dia menjelaskan ada 8 jenis takbir. 8 jenis makna 8 bagai. Allah Akbar tu lah, tapi 8 bagai, termasuk dengan takbiratul ihram. 8 dalam Islam. Jangan ada peleceh ni. Di mana-mana takbir apa semua ni. Ni duk menjerit, hidup tu imam, hidup pak cik, hidup apa baik takbir Allah Akbar. Islam semua. Kita duk peleceh Allah ni, puak ni duk takbir apa. Orang duduk pekik penaik bendera ni, hidup kawan ni, ni hidup kawan ni. La dak ragut dah. Allah. Tu zikrullah husnun, hisnun. Kubu yang kedua. Kubu yang ketiga tuan-tuan, insya-Allah semua kita lah ni semua pakat duk buat belakang 1 2 3 ni insya-Allah. Cuma kita nak kemas lagi ya. Yang ketiga juga tuan-tuan, insya-Allah kata Syekh Ka'ab al-Ahbar ni, kubu kita yang ketiga untuk mengelak daripada kekosongan itu tadi ialah qiraatul Qur'ani hisnun, baca Quran. Baca Quran. Kadang setengah orang tu sebelum mayang pun baca Quran, lepas mayang pun baca Quran.
daripada semayang nak tunggu semayang, lepas semayang maghrib nak pergi semayang isyak dia baca Quran, ada lepas subuh baca Quran, ada tengah malam baca Quran. Kena ingat baca Al-Quran tu kalau dari segi Syekh Ka'ab Al-Ahbar, dia merupakan satu kubu kekuatan pengisian kepada jiwa pemikiran kita. InsyaAllah tentang kok ni benda-benda buruk, apabila benda kubu ni kuat, dia tak mudah terpengaruh dengan benda-benda buruk. Lama kata masuk kitab juga malam, payah lah tu, minta maaf tu sebab tu saya jenis saya tak mau nak ceramah. Orang je pihak masjid mana-mana pun jemput, dia kata ustaz buat tazkirah, saya tak apa minat berang ceramah tu, tapi mesti berasaskan kepada fakta ilmu. Tak ada main fakta ilmu lagu ni pun dalam kitab payah kadang-kadang nak masuk, sebab tak terasa, bukan apa tak terasa aku ni bersalah pasal apa hang tak cerita. Jadi begitu. Dia main benar tu. Jadi untuk nak sambung hak ni juga Al-Ka'ab Al-Ahbar ni tuan-tuan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama, termasuk diri saya sendiri terutama sekali malam ni, ialah sehubungan dengan itu. Maka waqala al-Imam Abdullah Al-Antaqi, salah seorang lagi ulama besar kita, al-Imam rahimahullah, al-Imam Abdullah Al-Antaqi, dia mengatakan apa? Khamsatun min dawa'il qalb. Ni hubungan yang kita bincang tadi, jiwa, hati nurani kita, perasaan kita, sentimen kita, pemikiran kita itu tadi juga. Khamsatun min dawa'il qalb. Ada 5 perkara yang menjadi ubat kepada hati. 5 perkara yang menjadi ubat kepada hati. Jadi kalau hati rosak, tak payah sembang apa lah tuan-tuan. Semua kita pakai erti. Kalau hati rosak, lekuk habis ke semua. Dengan dendamnya, dengan dengkinya, dengan pandang serongnya, dengan hasad, dengki apa semua, habis. Dia tu rupa bentuk tubuh badan kemas tak, tapi hati busuk. Cakap orang Melayu cakap tu, kalau hati busuk lekuk habis, tak ada apa dah. Jadi kalau kita boleh ambil hak tu tuan-tuan, untuk mengubat hati supaya jangan jadi busuk, supaya ubat hati supaya jangan jadi huduh, jangan jadi teruk pada seseorang, kalau berasaskan apa yang dipandu oleh Al-Imam Abdullah Al-Antaqi, dia kata apa? Pertama sekali dia ada 5 ni, ialah yang pertama, mujalasatus salihin. Kita sentiasa meletakkan diri kita dalam majlis-majlis orang-orang yang soleh. Kita tak usah duk pergi majlis-majlis yang mengarut di tempat-tempat yang huduh. Ni tu tuan-tuan, kalau kita nak sembang ni bukan kata kita hak duk ada ni nak takabur dengan orang lain tu. Kita duk pulun nak main masjid, duk nak pergi dalam masjid ni, nak bagi ada mujalasatus salihin lah. Kalau tidak, depa pergi tempat hiburan, kita pun reti tak tu juga. Tambahlah tuan-tuan, nak pergi tempat karaoke, terlupa habis kata berubah hitak atas bawah, duduk tempat karaoke lagi. Boleh kita pun apa suara kita pun sedap lah. Tambah orang apa, Tok Imam masjid ni boleh kata umumnya suara sedap lah kau. Duk tarik kok apa tu tadi tu, boleh lawan sangat-sangat. Karaoke tu menang Tok Imam ni suara. Tapi pasal apa kita jenis lagu tu kita dah. Pasal masalah dia ialah kita nak benar besar sekali nak jaga musyalasatus satu salihin ni, nak jaga hati. Hati jadi rosak, jadi teruk, musnah orang tu apabila dia tak bersama dalam tak menghidupkan majlis-majlis untuk ke arah yang soleh ni tadi. Itu sebab tu baru ni tuan-tuan, apabila berita harian menganjurkan majlis apa tu anugerah apa 2-3 hari lepas ni, ramai dalam masyarakat buat kecaman, buat supaya minta jasa baik pihak Menteri Komunikasi ni menghentikan itu. Tapi Menteri jawab tak mau, tak nak terus je. Pasal bukan masalah sentimen cemburu ke mana, kerana hak yang menentang ni sama ada daripada masyarakat biasa atau daripada mana-mana NGO, kerana mereka prihatin tentang ni supaya tak mau dalam keadaan Covid ni, tekanan hidup begini ni, dalam keadaan tekanan ekonomi, tekanan masyarakat yang macam ni, kita nak
nak bubuh masuk dalam hati manusia supaya perkara-perkara yang merosakkan hati ni ada lagi. Dengan hiburan tak tentu arah, dengan apa, duduk situ dengan mabuk, dengan apa sebagai Allah ada. Dengan lupa mak bapak, lupa tanggungjawab. Itu mujalah satu salihin. Dan yang kedua tuan-tuan, macam hak yang Syekh Ka'ab Al-Ahbar kata tadi juga, iaitulah yang menjadi ubat kepada hati ini ialah qiraatul Quran, baca Quran. Ni alhamdulillah dalam masyarakat kita pun pada umumnya baca Quran ni boleh katakan sekarang ni menjadi kelaziman kepada kebanyakan di kalangan kita lah, qiraatul Quran. Tak apalah, boleh baca sikit, kita baca sikit, boleh baca banyak lagi alhamdulillah. Okeylah, satu juzuk dah ada apa? Dah ada 15 line. 15 muka surat. 15 line. 15 line tu apa dia? Kalau kita boleh baca dulu 5, boleh baca 3 ke, bukan kita duk hambat ni pun baca. Boleh 3. Kalau kita baca 3 line, bermakna 6 muka surat. Kalau baca 5 line, 10 muka surat. Jadi makna ikut baca, bukan nak duk berambat pun, tak kena duk berlagu kan. Hak yang boleh berlagu, hak boleh qiraat, ni alhamdulillah lagi lah. Hak kita orang biasa, orang awam ni, dia boleh baca, betulkan tajwid baca, alhamdulillah. Pasal apa? Ya Allah, ya Tuhan aku, bagilah aku ni duduk dalam keadaan hatiku terubat, hatiku ni jadi penawar waktu qiraatul Quran. Dan kelebihan-kelebihan Al-Quran ni banyak lagi lah tuan-tuan, yang mungkin kita tak berapa banyak masa untuk kita sembang semua sekali malam ni. Dan yang keempatnya, yang ketiganya daripada 5 tadi ialah khalaqul batn. Maknanya perut ni tak berapa penuh sangat. Khalaqul batn, ada ruang perut tu kata khalaq, makna kosong. Khalaqul batn maknanya perut kita tu kosong. Jadi jangan duk peteras sangat. Ni sampai Allah Akbar nak menyawa pun tak boleh, dia pulung sungguh. Dia hayun sungguh. Duduk sejam makan, duduk sejam makan, duduk sejam makan. Kerja makan je sepanjang tu makan. Kalau bulan puasa tu mentang-mentang lah puasa, ada bazar Ramadan daripada ujung ni gerai sampai ujung tu. Berapa? Majlis daerah buka tahun ini. Kebenaran untuk orang mereka dah ada 80 gerai. 80 gerai daerah habis tu. Orang punya nak jaga perutnya pasal. Balik-balik sekali bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, suat 2 3 kenyang, tersanak nak habis semua. Tersanak sampai tarawih pun tak mai. Khalaqul batn. Hak tu jagalah. Makna makan berpada. Hak ni tanya doktor pun doktor faham. Jangan makan berlebihan. Makan setakat yang kenyang. Ni 5 minit lagi minta izin. Ni minta maaf tuan-tuan, kok saya termasuk cerita sikit. Hak ni pernah sekali. Pernah satu ketika ialah masa duk tugas di Masjid Negara dulu ni. Buka puasa rumah Perdana Menteri ni tak kurang pada 7-8 kali sebulan. Ada sekali tu, ni masa Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, duduk di Bukit Persekutuan tu lah dekat Parlimen lah tu. Duduk tu kena terik lah tu. Masa tu Pak Lah ni jadi timbalan Perdana Menteri. Dan saya kena duduk sekali lah semeja dengan tengah-tengah duduk sambil duduk suap kuno-kuno itu. Saya melawak lah Dr. Mahathir ni, dia doktor. Kita tanya kepakaran doktor dia lah. Waktu tu kita tu imam besar je, tak ada apa nak lawan bab ni. Jadi tanya Dr. Mahathir, minta maaf tu, nak tanya, dia tanya, kalau kita nak jaga badan ni nak buat apa? Waktu tu kita umur muda lagi, dia lambat. Pantang satu je, pantang jumpa. Waktu tu tak jumpa boleh pantang, jumpa tak ada pantang, pantang jumpa. Tanya Dr. Mahathir, nak jaga lagu mana? Dia kata mudah. Dia kata bukan duk kata pantang hak ni tak boleh makan, hak ni tak boleh makan, hak ni tak boleh makan. Tak ada, dia kata. Yang pantang jangan makan banyak, ambil sikit lah. Dia kata nak makan tak mana pasal lalu pun tak, ambil sikit lah, putih. Tu kalau nak
nak Dr. Mahathir katalah dia atas kepakaran dia sebagai seorang doktor. Wallahu a'lam. Jadi kalau balik kepada bab cerita ni tadi, khalaul bab, biar ada ruang kosong perut kita tu, jangan semua senat. Ni daripada ni tuan-tuan sampai ke bawah semua penuh, nak guling pun tak boleh. Tu. Jadi kalau Imam Abdullah Al-Antaqi rahimahullah ni, maka dia pergi jauh lagi. Itu sebenarnya ubat kepada hati kita. Kalau kita duk main kenyang terlajak, hati kita akan jadi lara. Hati kita terutama sekali lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan pun faham, kalau kita terlalu kenyang nak sembahyang tak larat. Nak rokok pun serabut, nak sujud pun serabut. Tambah kalau nak jadi imam, nak baca Quran, perut kenyang, Allah lagi tak lepas fikir. Okeylah. Dan yang keempat tuan-tuan, Al-Imam Abdullah Al-Antaqi ni mudah-mudahan bermanfaat banyak kepada kita semua. Yang keempatnya ialah yang jadi ubat kepada hati ni ialah qiyamul lail. Ni bagi orang-orang yang alhamdulillah ada kemudahan qiyamul lail, maksudnya orang kata apa, dia menunaikan solat malam, berdiri malam ni. Hak ni dia bangun, maknanya terutama sekali tahajud lah. Kalau tak boleh buat tiap-tiap malam, tiap-tiap hari pun, tapi jangan ada sampai tak buat langsung. Jangan tak ada sampai tak buat langsung. Boleh di seminggu 2 kali, seminggu 2 malam, seminggu 2-3 malam, alhamdulillah bagi kita orang awam. Ni sampai sokmak hidup tak biasa sembahyang tahajud ni, kok mana galih, kok mana jadi. Wa minal laili fatahajjat bihi wa tahajjat bihi nafilatan lak. Tu firman Allah ni. Nak ambil hak tu. Ada daripada sebahagian malam kita, malam-malam kita tu kita bangun untuk tahajud. Tahajud tu sendiri salah satu selain daripada ibadah kebajikan sunat kita, tapi yang masuk dalam bab yang kita sembang malam ni ialah dia menjadi dawaul qalb, menjadi apa tu, menjadi ubat kepada hati kita bab-bab tadi ni. Dan yang akhir sekali, yang kelima kalau ikut syekh kita ni ialah at-tadarru' inda sabah. At-tadarru' inda sabah, iaitu kita kena rasa rendah diri, rendah hati kita inda sabah, di ketika subuh. Jangan duk terbiang lagi dah. Kalau yang ngantuk tara mana, pening kok mana pun, subuh buat bangun dulu. Jangan duk ralik. Orang Melayu kata jangan sampai jadi subuh gajah. At-tadarru' inda sabah. Tu. Tadarru' inda sabah tu sebenarnya dawaul qalb, menjadi ubat kepada hati kita. Jadi itulah saya minta maaf, nampak gaya malam ni tak boleh nak duk ni juga laginya. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, mudah-mudahan kita nak sembang lagu mana, peluang kita sebulan sekali. Bulan sekali ni jadi lagu ni. Tu pun kita pilih hak kitab nipis dah tu tuan-tuan. Jadi hak mana saya cadangkan tuan-tuan, kalau boleh lah terima cadangan saya ni, ialah eloklah kita ada buku kita ni, ada kitab kita ni. Tadi pun saya main dah kepada cikgu kita ni 10 buah. Akhir itu 10 jadi 20 buah lah. Bukan pasal apa, kerana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri antara lain yang saya ingat pernah menekankan, Imam Syafi'i kata apa? Dia kata al-ilmu qas-sayd. Ilmu ni, ilmu kas-saydi, seperti mana kalau nak diumpamakan kas-saydi, seperti mana apa haiwan, apa ni, haiwan buruan, binatang perburuan, rusa, kijang, kelanduk, apa benda semua tu, kas-saydi. Oleh itu kata Imam Syafi'i kata qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Hendaklah kalau kamu dapat tangkap dia punya apa haiwan buruan tu tadi, maka kewajipan kamu pasal dia liak ni, lambat lepas dia lari tu. Boleh kejang, silat-silat duk main luai terlepas kejang. Maka qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, hendaklah kamu ikat haiwan apa buruan kamu tu bil hibalil wathiqah, dengan tali yang teguh. Jadi salah satu talinya kitab.
Dan juga tok guru kita, Allah irham tok guru kita, selain daripada kitab, dia kata dobit tu. Dobit. Kitab kita gini tadi kita katakan macam hak nu tadi. Hak saya duk sampai al-Imam al-Ahbar al-Antaqi apa semua tadi tu tadi. Dalam kitab ni tak ada. Habis nak pergi ada dobit. Itu tok kitab tok guru dulu tuan-tuan. Kita pergi tengok dia dobit cleaner tu pernah ada catatan waqala syekhuna hak ni qala al-Imam al-Asy'ari al-Asy'ariyah wa qala al-Imam al-Maturidi rahimahullah. Gini dia catat pasal apa? Nak hibalul wasiqah tadi, nak ikat dengan tali yang teguh dengan dobit. Jadi hak tuan-tuan pakai kitab ni pun tak usah duk sayang sangatlah. Kitab tu orang nampak kotak lah, tapi sebenarnya tu ilmu besar dalam tu. Dobit lah kita tasdik lah, nanti kemudian kita rojok kemudian hari kita boleh menambahkan ingatan dan kefahaman kita. Tu tara ada kitab tuan-tuan. Ini minta maaf tuan-tuan, jangan duk marah lah. Tambah kalau main pasang telinga ya. Tak tahu nak kata. Tu lagi teruk. Tu setengah daripada abang. Tok guru mai bawa mulut kitab haram punya apa. Tidak dia sanak pula kerusi sedap tu ni. Dia perang dia sedap mulut dia. Hak orang mai pula dia bawa telinga. Tok guru mai bawa mulut, hak orang mai bawa telinga. Habis lincin. Tak ada apa ya. Tu minta maaf lah kot sajalah. Saya pun menyampai kerana saya ambil kat tok guru dulu tu. Tok guru Allah yarham tok guru saya ni dia pesan tu dah. Ya, kalau jenis ustaz-ustaz kat masjid dia kata kalau mai pakai semata kecuali ceramah maulid, sempena maulid, sempena ma'al hijrah, sempena nak sambut Ramadan, sempena nak sambut raya, hak tu lain cerita lah. Kalau jenis pengajian ni kalau mai bawa mulut juga perang lah, tu tak saduk ni lah. Sebab dia tak ada tunjang, tak ada tunjang ilmu. Tunjang ilmu mesti duduk di kitab. Lebih-lebih lagi kitab-kitab kalau kita dalam bahasa kita ni kitab turah. Sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi masjid pun boleh jadi ada di sini hak pergi masjid. Kalau pergi masjid pun kalau kita nak buat nak buat ijazah pertama ataupun nak buat magister, ijazah yang kedua ataupun nak buat PhD sebagainya tuan-tuan. Mantap kita bukan setakat hak duduk dalam kuliah, hak pensyarah duduk bagi lecture tu berang. Waqalah ni. Tapi lebih mantap kalau orang tu berkesempatan untuk mengadap masyayikh ni. Ada yang pergi rumah tuan. Masa saya duduk masa itu, saya duduk teringat lagi salah seorang daripada syekh masyayikh yang ni padat ni, dia ada Syekh Muti'i, Allah yarham. Syekh Muti'i ni dia ada time dia Zoom. Ini untuk untuk anak-anak Melayu ni, kadang anak-anak Melayu termasuklah salah seorang daripada hak duk mengadap dia tu bekas Mufti Pulau Pinang dulu ni Datuk Seri Hasan Ahmad bertanya dia, termasuklah juga adik dia tu Datuk Paduka Saleh Ahmad ni. Saya tak tahulah yang Mufti Pulau Pinang sekarang ni Dr. Wan Salim ni, masa dia tu dia tak tahulah, sebab saya dan dengan dia ni masa dia di Nilam Puri Kelantan. Jadi duk mengadap Syekh Muti'i, buka kitab qala Allah wa qala Rasul. Tu ulama-ulama mewarisi kat kita cara tu. Bukan pergi cara berang-berang tembak ni. Sumpah ada main tembak COVID sini lah. Hak ni tak betul, jawatan kuasa ketua ni buat tak betul, SOP ni tak betul. Dia duk main begitu. Kaedah fiqh dia tak ngaji. Kaedah fiqh dia tak ngaji, dia main tembak pang begitu je. Jadi semua salah. Ngaji kaedah dulu, kaedah fiqh tak ada la darara wa la dirara, hurai tu tengok. Ad-darurah tubihul mahdurat. Hurai tu. Ad-darurah tajibu tasyid, lagu mana orang bahas fiqh. Ni main duk sedap terah betul lah. Sampai bila kita nak duk semayang jarak lagu ni, sunnah Nabi semayang rapat. Baca lebat fadilat semayang rapat tu, fadilat lebih, pahala pun lebih. Tapi kalau duk jarang, sah tak semayang? Tak sah. Mana ada hukum duk jarang macam mana semayang tak sah. Habis daripada tak boleh buat langsung, dengan keadaan ni kita nak lawan kepakaran yang ada pada pihak Kementerian Kesihatan. Kak doktor ni jadi tambah masalah lah. Ni depa ni
Hak yang duk ni bukan setakat doktor-doktor di Malaysia, satu dunia dengan kepakaran yang ada kepada mereka. Depa ahli dalam bidang bab tu. Depa kata hak ni dangerous, very dangerous. Jangkitan dia kok ni cara cegah lagu ni. Syekh Ali Jum'ah bekas mufti Masjid, dia kata haram dalam kes Covid ni kalau kita tak ikut SOP hak pemerintah buat. Habis kita siapa? Dok mesyarah kok ni berselewak habis kita, masya-Allah. Pening kepala. Tu apa Dr. Syekh Dr. Ali Jum'ah ni, masa saya di Masjid itu dia pensyarah di Al-Azhar. Lepas tu kita balik, kemudian ni dia jadi mufti Masjid la bersarah. Dia tu haram, dia ada nas dia. Mungkin kalau tuan-tuan tengok dalam video di viral pun, terutama hak faham bahasa Arab lagi sedap. Kita pula main duk syarah kok ni pedarah Allah Akbar. Tengok dulu. Hak jenis ni tuan-tuan, saya rasa masjid-masjid pun pihak berkuasa masjid kena hati-hati hak jenis lagu ni. Hak jenis-jenis lagu ni kadang-kadang kita buat masuk dalam masjid dia celaruh habis orang ramai. Celaruh habis orang ramai. Tuan. Jabatan Agama Kedah, pihak yang berkuasa agama negeri Kedah nak buat keluar sesuatu ketentuan macam ni, bukan dia buat keluar seorang, dia mesti ada ijma', terutama sekali terlibat dengan jawatan kuasa fatwa. Tuan-tuan, jawatan kuasa fatwa melibatkan benda ni yang pihak-pihak ni. Saya pernah tanya lah juga sahabat saya Sahibul Fadilah Datuk Paduka Fadilawan Mufti Kedah ni. Pasal ialah dengan dia ni betul lah nak sembang apa dulu dia masa duk ngaji sekali duk lawan saya buat pungkok lah. Masa ngaji sekali. Oi hang buat kacang malam ni dulu ngaji pondok buat kacang malam Jumaat. Dia buat kacang saya berderah dia buat kacang dia berderah. Jadi tanya lagu bab kes apa ni terlibat tu yang bukan nak cerita apa saya dah. Nak cerita jangan mudah kita buat telahan huduh kepada satu-satu keputusan mengikut pemikiran kita seorang. Wallahualam tak betul. Tolonglah bagi walak sikit kepada orang yang arif. Yang arif dalam bab ni ialah orang perubatan, doktor. Seronok-seronok kan nak duduk muka-muka ni. Habis kalau duduk jawab ni sampai bila hak tu nak kata orang tak kedai Allah. Tahun 1918 dulu satu penyakit wabak yang sebesar ini lebih pada ni juga merebak satu dunia. Mantap. Tak tahulah tahun 1918 tuan-tuan ada lagi tahu, saya tak ada lagi lah. Waktu tu satu dunia diserang lebih pada Covid ni lagi. Jadilah kok no. Lama jadi tambah ceramah pula. Okeylah. Yang penting tuan-tuan, tolong semua kita tolong diri kita sendiri, kita tolong jamaah Islam, kita tolong pihak masjid. Kita jangan duk timbul banyak masalah sangat. Yang penting orang nak main Jumaat, orang nak main sembahyang, kita dapat buat ibadah sama-sama. Mudah-mudahan apa kok ni kita serah kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mampu buat setakat ni. Hak tu penting. Jangan duk kok ni akhir sekali hak duk main masjid pun berpecah, terabak habis semua. Ni alhamdulillah masjid kita di apa ni Sungai Limau Lunas ni. Ada setengah masjid lah yang hak muslimat seorang tak boleh main. Tak ada orang tu. Kok mana ni sampai muslimat tak boleh main masjid ni? Tak ada. Main kok mana ni tak ada muslimat tak boleh main Ustaz pasal SOP. Ya ke SOP sampai tahu tu. Mana keputusan jawatan kuasa yang berkaitan pihak negeri ke pihak mana yang mengatakan masa SOP ni muslimat tak boleh. Hak uzak, hak apa, hak tu cerita lain, kita tak komen. Tapi hak tak uzak, tak apa ni dia boleh main. Boleh jadi kebetulan rumah kawan sahabat kita tu dekat dengan masjid, dia boleh jalan. Kemudahan suami dia pun ada, kok ni dia boleh main duk. Pasal apa kita kata tak boleh? Ni kita buang habis ruang hak untuk muslimat sembahyang. Pasal apa tak boleh SOP? Siapa yang salah? Soal jawab Allah besok siapa nak jawab? Okeylah kok dah jadi lebih saya. Nak berhenti kadang-kadang betul lah tuan-tuan, bawa teksi mudah berhenti, tapi kalau bawa lori balak nak brake terkejut dengan lori terbalik jadi dulu tu. InsyaAllah lah, tak apalah ni silap sikit sebanyak, saya minta maaf banyak-banyak, tapi saya rasa terpanggil untuk kita bertukar fikiran bersama. Hak betul kita terima,
hak tak betul kita buang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang tak betul daripada diri saya sendiri, dan saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hak yang siapa berhajat hak barang-barang nak bawa tu, madu lebah, ikan kasam ke, yang kopi kaki baju untuk suplemen lawas, buah air tu ada di kereta tu kan. Tak bawa mai tani ni pasal ialah tak mau bagi berlanggar banyak benar sangat di kereta mudah. Tu sambil-sambil tuan-tuan nak balik tak, kita bolehlah singgah. Okay.